Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan terus ke sheet 2, iaitu untuk track performance kita. Okey, sekarang ini ialah bulan Mei dan modal sekarang katakan sebagai 1000. Ianya tidak kisah jika anda letak MYR atau USD kerana tidak ada faktor-faktor lain yang akan mengganggu kalkulator ini. Okey, ini adalah daily average dalam bentuk amount dan ini adalah dalam bentuk peratus daily average. Yang ini pula adalah daripada awal bulan dan hingga akhir bulan. Dan ini adalah monthly profit percentage. Bermaksud daripada bulan Mei hingga hujung bulan Mei kita dapat account sebanyak 10.5%. Okey, seperti yang anda lihat di sini ialah 1st hingga 23rd. Okey, anda boleh ubah tarikh-tarikh ini mengikut kehendak anda. Sebagai contoh, kita ada 14 hari bulan, 15 hari bulan. Sebagai contoh, kita start dengan 14 hari bulan dan sini 15 hari bulan. Sabtu dan Ahad cuti, maka kita skip kepada 18 hari bulan. Dan anda boleh edit sebanyak mana yang anda mahu kan. Dan saya sudah kira maksimum dalam sebulan kita akan ada 23 hari trading. Okey. Di sini kita kena isi first line jika kita trade pada hari tersebut. Sebagai contoh, pada 14 hari bulan tadi kita ada trade. Jadi kita letak sini berapa keuntungan atau kerugian. Kalau keuntungan kita letak dalam bentuk begini, kalau ada kerugian kita letak dalam bentuk negatif. Okey, kenapa tiba-tiba ada kurungan tapi dalam ni kita letak negatif? Ini adalah dalam bentuk perakaunan. Ianya memudahkan kita untuk melihat kalau ada berlaku negatif di sini. Okey, ini juga negatif, ini juga negatif, dan ini juga negatif, ini juga negatif. Okey, kenapa saya kata kita perlu isi kotak sini terlebih dahulu? Betul-betul bawah barisan hijau ni. Kerana ianya akan mengubah nilai yang ini. Seperti yang anda lihat di sini, jika saya tambah nilai di sini. Okey, tengok tu, dia 7. Selepas nilai ini diubah, ianya akan mengubah nilai ini dan nilai ini. Bermakna kalau start daripada mana-mana kotak di tengah-tengah, sebagai contoh, ianya tidak berubah. Dan ini juga akan berubah sama sekali. Sebab yang ni dengan yang ni tidak tally dia punya data. Okey, kita padam yang ini supaya tidak berlaku kesilapan di situ. Okey. Kalau anda dapat lihat, ini adalah modal permulaan untuk hari tersebut. Sebagai contoh, 14 hari bulan kita ada 1000. Lepas tu kita rugi dan nilai bersih ialah 910. Dibawa pula ke hari seterusnya. Dan terus. Okey. Di sini apa lagi yang saya perlu katakan ialah sebagai contoh, ini adalah trade pertama untuk 14 hari bulan tersebut. Trade kedua, trade ketiga, trade keempat, trade kelima, trade keenam, trade ketujuh, trade 8, trade ke-9, trade ke-10, trade ke-11, trade ke-12. Bermakna saya telah pun menyediakan 12 kotak untuk anda. Okey. Jadinya hasil yang ini akan dibawa kepada jumlah sekarang. Walaupun kita tidak trade pada 21, 22, 23 hari ini, tetapi ianya tetap diupdate, masukkan ke dalam jumlah sekarang. Anda boleh lihat secara pintas satu bagaimana perkembangan akaun anda dengan kalkulator ini. Okey, kita move on kepada sheet ketiga. Ini adalah hasil perkongsian yang saya dapat daripada Forex Factory. Anda boleh lihat di link ini, is.gd to Kulo. Kita cuba lawat kejap. Okey. Anda boleh ambil dia punya kalkulator. Tapi saya pun sebenarnya sudah compilekan yang bersama-sama dengan sheet 1 dengan sheet 2. Tapi kalau anda ambil daripada laman web ini terus, ianya hanya ada satu sahaja secara berasingan. Jadinya saya telah menggabungkan ianya dengan sheet 1 dengan sheet 2.
Okey, apa yang dikata di sini bla 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 bla, anda boleh baca kemudian. Tapi apa yang kita nak tengok ialah adakah ianya berguna untuk kita. Okey, sebagai contoh, sebagai pengenalan, ianya adalah percentage of equity model. Bermaksud ianya membangunkan equity dengan menggunakan kuasa percentage. Ianya lebih kurang macam compounding kita, tetapi ianya lebih spesifik dengan tipsnya dan sebagainya. Okey, mari kita lihat. Sebagai contoh, di sini kita kena letak dalam nilai USD supaya tidak mengelirukan. Okey, 10,000. Sebagai contoh, risiko kita ialah 5% dan juga peak value ialah 10. Okey, peak value ni saya ada beberapa penjelasan yang boleh lakukan supaya kita tidak keliru. The value of one pip for one standard lot. Bermaksud apabila satu pip bergerak dalam satu lot yang kita ambil, ianya bernilai $10. Okey. Jika contoh dalam Euro USD kita beli satu lot, bukan 0.01 atau 0.10, dalam akaun standard, iaitu satu lot sama dengan 100,000 unit. Ini anda wajib tahu adakah akaun anda jenis mini, micro atau standard. Kalau standard, dia punya nilai ialah $10. Okey, bagaimana tahu? Kita ingin tahu adakah currency tersebut mempunyai peak value sebanyak $10. Okey, di situ kita perlukan kalkulator luaran. Atau kalkulator ini boleh kita dapati di is.gd revuhe. Saya dah pendekkan supaya senang refer. Okey, ini adalah kalkulatornya. Account type, sebab kita guna common, iaitu akaun biasa, bukannya sen ataupun micro. Sebagai contoh, di sini kita ambil AUD USD kerana kita ingin quote USD dulu. Kita tengok contoh. Sini kita letakkan lot 1, leverage tak payah usik. Okey, kita calculate. Anda dapat lihat di sini peak profit ialah 10 USD. Kita bergerak kepada Euro USD. Di manakah engkau? Okey, kita lot 1, calculate juga, tetap 10 USD. GBP USD, tetap juga 10 USD. Ini bermakna jika quote currency itu ialah USD, maka ianya bernilai $10 setiap satu pip dalam akaun standard. Setahu saya kalau akaun mini, ianya bernilai $1 per pip. Tapi disebabkan kita bercakap pasal standard account, bermakna $10. Okey, bagaimana pula dengan mata wang seperti USD JPY, GBP JPY dan sebagainya? Kita guna kalkulator tadi balik, iaitu is.gd revuhe ni. Kita ambil contoh USD JPY dulu. Okey, turun bawah lagi. Okey, satu lot ianya ialah 839. Bermakna kalau level 1 ni anda trade USD JPY, kita letak situ 8.39. Okey, di situlah ianya memainkan peranan. Jadi ianya sama je kalau anda ambil JBP JPY dan sebagainya, USD CAD, prosesnya tetap sama. JBP JPY sebagai contoh, anda dapat lihat 839 juga, kerana ianya mempunyai quote currency yang sama, JBP JPY dan USD JPY, satu lot. Pastikan ianya satu lot. Okey, terusnya ini adalah spread. Mungkin anda perlu eliminate ini jika anda menggunakan spread yang berbeza-beza ataupun akaun ECN. Tetapi jika anda menggunakan akaun ECN, ianya lebih sukar sedikit untuk mendapat jumlah yang tepat pada penghujungnya. Sebabnya kita tidak dapat kira commission dalam kalkulator ni. Tapi
still calculator ni adalah salah satu contoh yang baik untuk mengira pips kita. Okey, stop loss kita adalah berapa yang kita rasa stop loss efektif. Kita kena letakkan round pip, iaitu pip yang penuh. Sebagai contoh 30 dan tidak ada perpuluhan di belakangnya. Sebagai contoh, kita letaklah stop loss yang kita rasa selamat ialah 30. Okey, risk kita adalah 5% daripada 10,000 USD. Pastikan USD ya, sebab kita guna yang ni USD kan. Jadi risk kita adalah 500 USD daripada 10,000, disebabkan oleh risiko kita 5%. Jadi yang lot size yang disarankan ialah 1.81 sebab dengan stop loss 30, kita punya lot size ialah 1.81 dan dibagi dengan 5. Bermaksud dia sarankan untuk kita trade 5 kali supaya kita dapat mengurangkan risiko kerugian. Sebagai contoh, 1.81 kita bagi 5, 0.36 kita ambil trade tersebut, trade dalam pasaran pada hari ke minggu ke tersebut sebanyak 5 kali. Profit yang kita dapat apabila setiap pip yang kita ambil dengan 1.81 ni yang kita dapat profit daripada tersebut. Okey, nak tengok perubahan daripada sini ialah di sini. Sebagai contoh, kita letak kita punya keuntungan hari tu 40 pips. Okey, anda bayangkan ianya dapat sebanyak 607.44. Kita dapat kembangkan akaun kita lebih kurang 6%. Tapi kita kembali kepada asal, sebab penulis thread ini ingin menekankan mengenai pips yang 30 ni. Okey, dia kata dengan pips 30 secara konsisten, anda boleh mengembangkan 10,000 USD kepada menjadi 1 juta dekat 17 pada level 218. Bermaksud kita ambil 218 bahagi 5, lebih kurang 43 minggu. 43 minggu bahagi 4, lebih kurang 10 bulan kita dapat jana 1.7 juta USD dengan hanya 10,000 USD dengan hanya 30 pip setiap trade ataupun setiap hari, ataupun bagaimana kita punya time horizon kita punya time kita. Bermakna dengan 30 pip saja dengan guna kuasa compound, inilah dia yang kita dapat. Bermakna mungkin stop loss anda 30, anda ingin menjaga pip sebanyak 60 sebagai contoh, kerana itu ialah ratio yang lebih baik. Dan ini mungkin 30, dan sini mungkin anda ingin target 90 kerana ia 3 kali ganda. Dan secara ini juga boleh menjadi sebagai anda punya puncak juga, sebab ini anda boleh tukar sebagai trade 1, trade 2, trade 2, ataupun yang ini hari 1 ataupun hari 2. Hari 2. Okey, itu sahaja yang saya rasa. Kalau anda mahu baca dia punya penerangan dia, anda boleh lihat di is.gd Tukulo, sebab bacaan ini amat baik dan saya juga akan cuba menerangkannya dalam blog saya, insyaAllah. Okey, setakat tu saja. Sekian, terima kasih. Nanti saya share link ni dalam video description video ni. Okey, sekian.